Terima kasih, Datuk Speaker, Ketua Dan. Datuk Speaker, bajet ini tidak mencerminkan sentimen yang ada ketika ini di Sabah dan saya percaya juga di Sarawak. Ramai yang menunggu jawapan daripada kerajaan pusat, kerajaan persekutuan dengan solution berkenaan dengan bahagian 10 angkara 4 di perlembagaan. Kita tahu bahawa sejak tahun 1969, kerajaan Sabah dan juga kerajaan persekutuan telah bersetuju untuk menerima daripada persekutuan pemberian khas dalam jumlah RM 26.7 juta. Tetapi, Datuk Speaker, angka ini ataupun jumlah ini masih dibayar hingga ke hari ini. Kalau kita meneliti buku belanjawan 2017, jumlah 26.7 juta itu pun masih ditulis di dalam buku belanjawan. Now, dengan izin, inflation pun tidak dikira, Datuk Speaker, since 1969. Dari itu, I think kerajaan pusat has a obligation untuk memberi satu penerangan. Kenapakah RM 26.7 ini, iaitu dikenali sebagai pemberian khas, tidak diselesaikan ataupun tidak dikaji balik sejak tahun 69. Dan juga jangan gunakan pemberian khas ini ataupun development funds yang ada kepada Sabah sebagai alasan kenapa pemberian khas ini tidak dikaji balik. Datuk Speaker, saya juga kata awal tadi bahawa bajet ini tidak mencerminkan sentimen Sabah kerana kita tahu dalam laporan Shell Timur dan juga pemain-pemain industri gas dan oil di seluruh persekutuan Malaysia ini, kita tahu bahawa Sabah sendiri contributes to about 45 to 47% of the national oil output, iaitu 280,000 crude barrels per day daripada 600,000 yang dikeluarkan seluruh persekutuan Malaysia. Now, when you look at the entire budget, Datuk Sri, it does not reflect kita punya permintaan. You know, today alone, Datuk Sri, kalau kita kira harga minyak setakat hari ini, which is at $49 per barrel, crude barrel, kalau kita kira dengan output pengeluaran Sabah alone, Sabah sepatutnya sudah mengeluarkan setakat 13,860,000 just hari ini alone. Now, something is wrong, Datuk Sri. We have to look into this seriously, bukan sahaja di kerajaan persekutuan tetapi juga di Sabah. I think the state government of Sabah have to do something. Likewise, the federal government must be ready to jawab dengan izin. Datuk Sri, kalau kita buat jelajah seluruh Sabah, I think dalam kawasan Datuk Sri pun ada seperti mana yang telah diakun oleh Menteri Pendidikan bahawa 380 sekolah di Sabah, 380 sekolah di Sabah is in a bad condition. Yes, mungkin belanjawan telah memberikan kaedah ataupun peruntukan bagi pembaikan, but why are we like this di Sabah? Whereas di Semenanjung, kebanyakan sekolah yang saya nampak dan telah pergi are all dalam, in good condition. Bukan macam kita. In my own constituency di Penampang, ada beberapa sekolah where kita tahu cikgu-cikgu dan juga PIBG terpaksa kerjasama dengan ibu bapa murid untuk membaikikan fasiliti-fasiliti sekolah dan juga classroom. The government owes a duty to our people and I think they cannot play around with this one. Datuk Sri, berkenaan dengan hospital, saya dapat beberapa SMS dan juga WhatsApp daripada my constituents di mana
ibu ataupun bapa mereka telah diadmit kepada emergency unit di Queen Elizabeth Hospital, Kota Kinabalu. Yes, while semasa mereka tunggu dengan result emergency doctors yang attend to the family, attend to the sick, the family have to wait outside, Datuk Sri, and tiada ruangan ataupun tiada kerusi for them to wait while they have to suffer thinking of what's happening dengan keluarga mereka yang sakit ataupun dalam keadaan yang tenat. So I urge the Minister of Health to memberi satu penjelasan kenapakah semasa doktor dan jururawat attends to the sick, those people waiting for the sick are not even given the dignity to wait in peace for their family who is being treated by the doctors. Datuk Sri, Speaker, saya kembali kepada education. Recently saya baca di mana Ketua Menteri Sarawak meminta kerajaan pusat untuk memberi ataupun decentralize education kepada Sarawak. We can see masalah dia sekarang di mana even IPG di Sabah pun sudah ada cadangan untuk ditutup di Keningau dan Institut Gaya. Di Sarawak pun sama. Yes, mereka cakap bahawa this institute will be upgraded kepada vocational ataupun institute yang tinggi. But that is not the crux of the matter. The issue is we were building Sabahans, we were creating Sabahans and even Sarawakians to become good teachers supaya dia orang boleh jadi facility kepada sekolah-sekolah yang sedia ada di Sabah. But with this closure, I believe that we will have a problem, Datuk Sri. I don't know how the government is going to settle this, but they owe an explanation to Sabah and Sarawak. At the same time, saya juga faham bahawa beberapa institut swasta di Sabah, the private institute in Sabah, diorang telah meminta universiti luar negara untuk bekerjasama dengan institut ini dan membawa peluang kepada orang-orang Sabah untuk belajar di institut yang ada di Sabah. But I understand there are restriction oleh agencies macam MyQuest ataupun government agencies macam MyQuest di mana mereka mentermakan beberapa condition. I think we have to make this very loose. We are in a difficult situation di Sabah di mana orang-orang Sabah who are not able to go to UMS ataupun UiTM di Sabah terpaksa pergi ke Sarawak to go to the IPTS in Sarawak like Swinburne, Curtin and other universities di Sarawak. At the same time, kalau tidak dapat tempat di Sarawak, they have to go to Semenanjung. And that is additional cost bagi orang-orang Sabah. Lebih lagi orang Bumiputra dan orang asal Sabah. Now for the Chinese, at the same time, in my constituency, you have Sekolah Yumin and also two other schools that provides education, Chinese education kepada anak-anak Bumiputra, and yet I notice they are being helped oleh orang-orang businessmen dan juga keluarga-keluarga that sends their children there. These mission schools dan these Chinese schools are actually facilities that is helping kerajaan kita, Kerajaan Barisan Nasional dan Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Sabah untuk to provide education to the local people of Sabah. Yet, I think the government have to provide allocation kepada sekolah-sekolah ini and not leave this burden kepada parents dan juga pengurus sekolah-sekolah tersebut. Dengan itu, I would like to have satu jawapan daripada kerajaan. Jika mereka sedia memberi peruntukan khas kepada sekolah-sekolah Cina dan mission school macam St. Michael's dan all the other schools that are providing complementary facility kepada sekolah-sekolah kerajaan di Sabah. Datuk Sri, BRIM. Saya ingin tanya daripada kerajaan, berapakah banyak orang Sabah mendapat BRIM? Dan adakah jumlah ini jumlah yang benar? Sebab kita tahu bahawa Sabah adalah satu negeri yang di label sebagai one of the poorest state in the Federation of Malaysia. So we need to know berapa ramai
orang yang mendapat BRIM dan apakah usaha ataupun plan-plan yang lain untuk mencari satu penyelesaian bagi orang-orang Sabah yang dalam kaedah kemiskinan pada saat ini. Dan juga adakah enforcement yang membuat penelitian or investigation on whether orang yang menerima BRIM ini adalah orang benar-benar orang Sabah ataupun orang Sabah yang telah menjadi orang Sabah melalui projek-projek IC yang kita kerap kali dengar. Datuk Speaker, saya juga ingin bertanya kepada Menteri yang berkenan, bagaimana perumahan PPRT diagihkan di kawasan Penampang? Ada seorang yang saya kenal, dua orang saya kenal yang kerja dengan Shell Station dan Petronas di Penampang, di Donggongon, yang selalu tanya saya, bagaimanakah mereka apply dengan PPRT? Dan kita memberikan satu laluan di mana mereka ini memohon melalui pejabat daerah dan juga beberapa ahli-ahli politik daripada Barisan Nasional, tetapi hingga ke hari ini mereka tidak dapat jawapan ataupun mereka selalu diberikan jawapan di mana mereka kata tiada allocation ataupun tiada agihan daripada pusat hingga ke hari ini. So the minister mesti jawab kenapakah PPRT ini susah diagihkan di kawasan saya. Datuk Sri, ada juga saya minta jawapan daripada kementerian yang berkenaan dengan security di Sabah. Saya sudah mencela awal hari ini dan semalam, dan minggu lepas, di mana kerajaan belum menjawab apakah terjadi dengan militan Sulu ataupun komander Sulu yang telah dihebohkan dalam surat akhbar, di mana 60 Sulu komander are known to exist di Sabah. This is dangerous for all of us, I'm sure, bagi Datuk Sri juga in your constituency. We want to know what is the government's solution to these people, dan adakah orang-orang ini ada di Sabah kerana mereka sudah jadi orang Sabah kerana projek IC. And this is where we connect kepada juga kedai-kedai Pakistan yang ada di Penampang dan di beberapa daerah di seluruh Sabah. Kenapakah warga-warga Pakistan ini yang kita tahu datang dari Pakistan berniaga tanpa fear daripada undang-undang. Mereka tidak takut dengan undang-undang. We want to know why has the immigration and why has the authorities not acted upon orang-orang ini, dan kita faham mereka juga menolong kawasan kita dalam segi harga. Boleh orang ada pembayaran ansur-ansur ataupun installment dalam bahasa kita, ansur-ansur, but yet they exist and they are breaching the law, Datuk Sri. Kepada Perdana Menteri dan juga, Ahli Pekan, Penampang ingin tanya, bagaimana ke recommendation yang dibuat oleh Jawatan Kuasa RCI yang diketuai oleh Ketua Menteri Sabah dan juga Menteri Dalam Negeri, dan apakah cadangan ini dan adakah cadangan ini akan dibentang di rumah Parlimen ini, kerana semua orang Sabah dan juga Sarawak dan juga Semenanjung ingin tahu apakah penyelesaian yang ada dan penyelesaian yang dicadangkan untuk menyelesaikan masalah pendatang tanpa izin yang telah mendapat IC dan kewarganegaraan di Sabah, yang kita semua ragui dan kita takut hingga ke hari ini. Adakah solution untuk mengeluarkan IC baru, satu daripada cadangan yang akan dibuat, dan inilah kita ingin bahaskan dalam Dewan ini. Datuk Sri, kita dengar tadi rakan saya deputatan meminta kerajaan untuk memberi nama baru dalam, seperti Momogun dalam dokumen-dokumen kerajaan, tetapi saya ambil pandangan yang lain. Saya pernah bahas, Datuk Sri, bahawa dengan izin, we don't need to go into racial name. Because kita tahu, Datuk Sri adalah orang Sungai, saya adalah orang Sabah, orang Kadazan. But we are both orang Sabah. Why don't we just taruh Sabah dan kita tulis
Apakah kaum kita? Because what unites ataupun apa yang menyatukan kita adalah orang Sabah. Sebagai orang Sabah, we are separated by sea from West Malaysia. Tapi kita tahu kita adalah warga Persekutuan Malaysia. But kita adalah orang Sabah. That unites us. So my suggestion kepada kerajaan adalah we don't need to list down every race. We don't need to list down setiap kaum. Tetapi kita namakan Sabah dan kita tulis dengan tangan sendiri apakah kaum kita. Which we are comfortable with. And I think that is the way forward. Kerana Sabah must go back to that position where kita bersatu untuk membawa kejayaan dan membawa kepada hala tuju yang baik dan bagus kepada Sabah. Datuk Seri, saya juga ingin menyentuh berkenaan dengan internet. Internet facility di kawasan saya, iaitu macam Unify, pun masih tidak sedia. Saya kerap kali dijanji oleh Telekom dan juga rakan-rakan dalam industri ini bahawa bulan 8, bulan 9, bulan 10 will be the rollover of Unify in Penampang. But until sekarang tidak ada dan saya minta penjelasan daripada rakan saya daripada Kota Belud, senator dari Kota Belud iaitu Menteri Komunikasi. Beliau mesti memberi satu penjelasan kenapa Unify ini dan juga internet laju belum disediakan di kawasan Penampang, iaitu mengendali banyak bisnes di seluruh Penampang. People are waiting for fast internet facilities. Datuk Seri, flood mitigation, ini penambatan banjir. Saya telah membuat satu visit di Kibabaig, Penampang, di mana kerajaan telah mengumumkan projek sebanyak 100 lebih juta untuk menyelesaikan kes-kes banjir yang kerap kali ada di Penampang. Dan saya notice bahawa kerja dia slow dan belum ada real solution kalau kita tengok with the naked eye. I think the minister must answer this and kalau dia dapat, cepatkan. Bagi corruption, Datuk Seri, sudah disebut oleh rakan saya dari Kota Baru. Yes, Sabah is facing a serious corruption. 2 pegawai, orang Sabah, were caught with 100 of a million. I think this is serious, Datuk Seri. The government also have to show us bahawa dakwaan akan dibuat. When will the charge happen? Why are these people not being charged until today? They are out on bail. Don't tell me investigation is still being done because they found the money dalam almari mereka di pejabat kerajaan. The government have to push the prosecution to put out, what is the outcome of the investigation, and do not leave the people hanging without an answer. Terakhirnya, Datuk Seri, kita juga selalu dan Datuk Seri is a keen activist in this. Berkenaan dengan penurunan or the downgrading of Sabah and Sarawak as a mere state dalam Persekutuan Malaysia. Usul itu dibuat dan dibentang pada 13 Julai tahun 76. Usul itu dibuat oleh kerajaan. Kalau kerajaan Persekutuan pada hari ini betul-betul percaya bahawa perjanjian Malaysia 63 telah dilanggar dan never mind what happened at the time, pada tahun 76. And if this kerajaan really believes that they want to honor dan hormati perjanjian itu, push in a new motion, or table motion untuk mengembalikan status Sabah dan Sarawak. Dan I believe, saya percaya rakan-rakan daripada sebelah sini dan juga daripada kerajaan akan menyokong sepenuhnya untuk mengembalikan status Sabah dan Sarawak sebagai rakan kongsi di Persekutuan Malaysia. Dari itu, terima kasih Datuk Seri, Ketua Dan, kongsikan. Ya Muhammad Paya Besar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia. Terima kasih Yang Berhormat Datuk Seri Yang di-Pertua di atas ruang dan peluang dalam membahaskan bajet 2017 dalam Dewan yang mulia ini. Pembentangan pada 21 Oktober yang lalu
oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri merangkap Menteri Keuangan adalah satu yang realistik dan berpijak pada bumi yang nyata. Rakyat kena memahaminya, apatah lagi ahli-ahli parlimen dalam Dewan Rakyat perlu lebih memahami dan hormat kepada kerajaan yang memerintah. Ahli-ahli parlimen pembangkang perlu lebih memahami, termasuk peraturan mesyuarat Dewan, bahawa hari pembentangan bajet bukan untuk tujuan sendiri atau kepentingan diri sendiri, tapi meliputi dalam segala aspek. Kalau kita lihat bajet kali ini dengan peruntukan 260.8 bilion merupakan peningkatan 3.4% daripada pengubahsuaian bajet 2016. Daripada jumlah ini, 214.8 bilion adalah perbelanjaan mengurus dan 46 bilion pula untuk perbelanjaan pembangunan. Kalau dilihat di bawah peruntukan pembangunan, sektor ekonomi menerima agihan tertinggi sebanyak 25.9 bilion, diikuti oleh sektor sosial 12.2 bilion. Sektor keselamatan mendapat 5.3 bilion dan sektor pentadbiran am lebih daripada 2.5 bilion. Oleh itu, berdasarkan prestasi semasa, hasil 2017 dijangka berkembang sekitar 3%, iaitu kepada 219.7 bilion. Yang Amat Berhormat